Assalamualaikum and very good morning to Wan Mesra. Okay, hari ni kita sambung lagi topik square. Okay, today is Tuesday. Tuesday and 23 March. Okay, 2021. Okay, so kita sambung lagi. And sebelum kita go to our lesson today, kita flashback balik. Sekejap blur pula dia punya kamera. Okay, kita flashback balik surface square yang you all kena hafal. Okay, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 120 and 144. Okay, ingat lagi tak nak dapat ni macam mana? Okay, senang je kan. Kita satu ni kita boleh tukar bentuk. Boleh tukar banyak bentuk. Yang ni boleh tukar jadi 1 square O, 1 times 1. 4 is 2 square O ataupun 2 times 2. Okay, 9, 3 square O, 3 times 3. Okay, 16 is 4 square O, 4 times 4. Okay, 25, 5 square ataupun 5 times 5. Okay, nanti awak sambung lah. Okay, so 36 is 6 square, 49 7 square, 64 8 square, 81 is 9 square, 100 10 square, 121 11 square and 144 12 square. Okay, kenapa saya refresh balik benda ni? Sebab kita akan guna benda ni balik dalam subtopik hari ni. So, penting sangat penting you all hafal surface square ni, yang jawapan dia ni. Sebab konsep awak dah faham kan? So, jawapan ni dah kena ada dalam kepala masing-masing. Okay, so kita refer buku teks page 53. Okay, yang semalam ada yang hantar and very good. So, yang belum hantar tu boleh hantar lagi hari ni Okay, tengok balik video semalam. Okay, so hari ni kita akan determine square root of a number. Okay, example number 5. Okay, find the value of each of the following without using calculator. So, yang macam kita ajar semalam lah, cikgu ajar semalam, 64. So, square root tu copy paste je. 64 tu yang kita tukar kepada 8 square kan. 64 ni dah memang kita hafal kan. 64 is 8 square. So, kalau ada square root dengan ada square, kita boleh cancel out. So, jawapannya ialah 8. Okay, masa latihan semalam kan. Senang. Okay. So, dia suruh cari find the value lah. Apa jawapan untuk square root of 64? The answer is 8. Okay, kita simplekan dia. Okay, so yang ni 449. The square root of 449. Kalau yang 64 ni senang sebab dia memang dalam kepala kita kan. So, kalau 449, so kita nak tahu dia square root of what? Sebab dia kata without using calculator. So, kita gunalah sifir kita ni. Okay, kita boleh buat try and error. Okay, 441 kan? Okay, 441. Okay, so you tekan calculator. Kita bahagi 441 ni, kita bahagi, ingat tak yang cikgu ajar yang dulu tu, kalau 100 kita pecahkan dia kepada 10 dengan 10 kan. So nanti kita pecahkan ni dapat 2 darab 5, yang ni 2 darab 5. Sebab yang ni square ni kita dapat daripada mana 10 ni? Sebab kita ambil daripada surface square ni. Okay, so sama juga dengan 441. 441 ni kita guna surface square ni. Sebab kita nak tahu perfect square ataupun not perfect square, kita kena guna surface square. So, kita try and error. Okay, 441 ni hasil darab apa dengan apa? Kita guna sifir yang ni So, kita try 441 divide by 4. Boleh tak? Sebab 1 tu obviously tak boleh, tak susah lah kan. So, kita start dengan 4. 441 divide by 4 we will get, nampak tak ada decimal, perpuluhan. So, kalau ada perpuluhan tu maksudnya dia tak boleh bahagi dengan cantik lah. So, kita try pula 441 divide by, okay, 4 tak boleh, kita divide by 9.
Okay, divide by 9. So akan dapat nombor yang cantik lah. So 49. Okay, so 49 ni pun sebenarnya square, betul tak? So boleh bahagi 4 dengan 49, ataupun kita check lah 4 darab dengan 49 akan dapat 4 pula. 4 tadi tak boleh kan? Okay, kita dapat 9. Okay, 9. Try balik. 441 divide by 9. 49. Okay, kita ambil 9 dengan 49. Okay, so ambil 9 dengan 49. Kita buat sekali 441. Bila bahagi dengan 4 tak boleh sebab ada perpuluhan. So kita skip 4, kita ambil 44. 1 bahagi dengan 9 akan dapat 49. So kita ambil 9 dengan 49. So 9 ni ialah square kan? 49 pun ialah square. 9 ialah square of 3. 3 times 3. 49 is 7 square. Okay. So bila kita nak susun balik, dia akan dapat kembar lah. Dia akan dapat yang sama. Kita nak susun macam ni. So 3 dengan 7. Yang ini pun 3 dengan 7 ataupun 7 dengan 3 sama kan. So ini bila dia dapat kumpulan tu ialah dua kumpulan yang sama. So kita panggil perfect square. Okay, dengan syarat yang ini kena nombor square. Yang kita bahagi ni pun kena nombor square. Nombor square tu apa? Yang sifar square ni lah. Yang 1, 4, 9, 16, 25 tu. Okay, kita bahagi nombor-nombor ni. So, try and error. So, dapatlah perfect square. Okay, so maksudnya 449 ni, tadi dia ada square root kan? Jangan lupa square root. So, square root kita ialah apa tadi? 7 darab 3, 7 darab 3. So, maksudnya 21 times 21. Betul tak? Ini 21. Yang ini pun 21. So, ataupun kita boleh tulis square root of 21 square. And square dengan square root and square kita boleh cancel out. And we will get 21. Okay, ingat lagi tak? Kalau ada square root dengan ada apa-apa nombor yang ada square, kita boleh cancel. So, nombor tu akan tinggal X sahaja. Okay? Boleh? Okay. So, kalau nombor kecil tak ada masalah. Tapi kalau nombor besar pun sebenarnya tak ada masalah. Dengan syarat you all kena hafal sifar square ni. Okay, senang Okay, so kita pergi kepada example 6. Okay, find the value of each of the following without using calculator. Okay, biasanya square root ni memang soalan dia without using calculator. So, tapi nombor dia akan bagi nombor-nombor square. Okay, kita tengok one by one. Okay, yang ni decimal lah, pecahan. 4 square root of 4 over 25. So, kita tukar bentuk je. Okay, cikgu lagi suka direct tukar macam ni. Okay, so 4 is square root tu memang ada. Kita tukar yang dalam dia, isi dia. So 4 ialah 2 square. Ataupun jadi macam ni. So 25 if is 5 times 5. Atas dengan atas, bawah dengan bawah. So kita tukar lagi cantik, lagi simple. 2 times 2 is 2 square. 5 times 5 is 5 square. So lagi cantik kita buat kurungan, kita buat square root macam ni. Sebab kalau awak buat 2 over 5 square, so nampak dia macam yang ini yang square, yang bawah tak square kan. Padahal kita nak 2 square dengan 5 square. So lagi better kita kurungkan 2 over 5, letak square. So maksudnya square ni untuk atas dan juga bawah. Sebab tu kita letak kurungan. Okay, so kalau ada square root dengan square, kita boleh cancel out and the answer is 2 over 5. Okay, tukar bentuk je. Okay, tukar bentuk kepada bentuk square. Okay, boleh tak ni? Okay, kalau tak boleh nanti PM cikgu ataupun dia bagi alternative method. Nampak tak? Kalau awak yang tak nampak, cikgu tak nampak lah square root dia besar. Okay, kita boleh asingkan dia. Okay, square root of 4 kita asingkan. And square root of 25. Okay, over kan. Dia sama je. Sebenarnya kita ini ialah, kalau dua-dua ada square root, dia sebenarnya ialah square root yang besar. So, kita buat satu-satu. Okay, square root of 4 is square root of 2 square.
square root of 25 is square root of 5 square. So, ada square dengan square root kita boleh cancel out. Okay, so bila kita dah cancel out, tinggal 2 over 5. Okay. Okay, kita pergi example B. Okay, example B. Mana dia example B? Okay, example B kat bawah. Okay, dia bagi pecahan tak wajar, improper fraction. 2, 7 over 9. So, kita tukar kepada proper fraction. Okay, so darab tambah kan, ingat lagi tak? Okay, 9 times 2 is 18. 18 plus 7 is 25. So, 9 is remain same. Yang bawah sama, yang atas je berubah. 9 darab 2, 18. 18 tambah 7, 25. So, kita dapat bentuk yang ini. So, bila kita tengok balik, 25 dengan 9 ni ialah square. Betul tak? So, 25 is, kita boleh guna cara alternative method ni. Okay, 25 square root of 25 divide by square root of 9. So, dia akan dapat atas ni sebenarnya ialah square root of 5 square over square root of 3 square. So, ada square root dengan square, kita boleh potong. So, dia akan dapat 5/3. Okay, ataupun boleh dapat 1, 2 per 3 lah. Tekan je calculator. 5 ABC 3 equal to 1, 2, 3. Maksudnya 1, 2 over 3. Okay. Okay, kalau kita tekan lagi sekali ABC, dia akan dapat perpuluhan. Kalau kita tekan, akan dapat pecahan. ABC ni ialah untuk perpuluhan tukar kepada pecahan ataupun pecahan tukar kepada perpuluhan. Okay, boleh? Okay. So, kita pergi example C. Okay, example C. Okay, square root of 27 divide by 48. Okay, actually nombor dia bukan familiar dengan square kan. So, kita cari alternatif lain. Kita tukar macam mana nak jadi square. So, sebenarnya boleh kecilkan. 27 divide by 3 is 9. 48 divide by 3 is 16. Okay, yang ini bahagi dengan 3. 48 pun divide by 3. Okay, so akan dapat 9/16. Square root ni masih ada lagi. Okay, so kita buatlah square root of 9 divide by square root of 16. Sama je. So, ini ialah square root of 3 square, square root of 4 square. So, ada square root dengan square boleh cancel out. So, akan dapat 3/4. Okay. And D, square root of 0.36. Okay, 36 ni ialah square. Square of 6 kan. So, kalau ada 0 point, so kita letak je 0.6. Dah dapat. Okay. 0.6 square. So, ada square root dengan square, kita cancel out, akan dapat 0.6. Okay, ataupun alternative method. Okay, kita keluarkan perpuluhan. Awak pening perpuluhan kan? Keluarkan. Kalau nak keluarkan, ada 2 pergerakan, 2 moving. So, kalau ada 2 moving, 36/100. Okay, so kita buat 36 is 6 square. 100 is 10 square. So, ada square root dengan square boleh cancel out. So, akan tinggal 6/10. So, kita masukkan balik, akan dapat 0.6. Ataupun 6/10 pun betul. Okay. Okay. Boleh lagi tak setakat ni? Cikgu nak pergi banyak sikit hari ni. Okay, so example 7. Yang ni tak ada masalah lah sebab dia bagi using calculator. Okay, so direct je lah square root 99. Yang ni kita dah buat dah semalam kan, latihan kan. Okay, so cikgu nak terangkan dia nak better letak 2 decimal place. Maksudnya tinggalkan 2 tempat perpuluhan macam ni. Okay, okay. So tekan dia square root 9, 8, 9 equal. Kalau ada perpuluhan, tekan je lah square root. Kita tekanlah. Tolong gaji ya. Okay. Square root of 89. So, akan dapat panjang kan. So, sebab tu dia kata ambil 2 tempat perpuluhan. So, belakang dia 3. So, kita 9.43 je. Jangan ambil panjang-panjang ni. Ambil 2 tempat perpuluhan.
Okay, kalau B, square root of 154.7. Okay, pun panjang juga. So, kita ambil 2 tempat perpuluhan. Tapi kita bundarkan. Oleh sebab belakang dia 7. So, tambah 1 kepada 3. So, 12.44. Okay. Okay, sebab 3 belakang 3 tu 7. So, 3 lagi dekat dengan 7 tu. 7 lagi dekat menghampiri 4 kan. So, kita bundarkan. Okay, kalau macam pecahan C square root of 6 ABC 2 ABC 7. So, akan dapat 2.507 panjang-panjang ni. So, kita nak kepada 2 tempat perpuluhan je. Kita tengok nombor yang ketiga tu ialah 7. So, kalau 7 kena tambah 1 kepada 0. So, 2.51. Okay, siapa yang tak faham bundar ni boleh PM cikgu juga. Okay, yang ni tekan kalkulator je. Okay. So, yang ni pun nanti cikgu akan suruh buat lah. Okay. So, kita masuk lagi. Kita akan masuk lagi. Yang banyak hari ni. Sebab nanti next week dah cuti sekolah kan. So, kalau yang mana nak buat sikit-sikit tu, tengok balik video ni banyak-banyak kali Okay, sekarang kita nak estimate. Kita nak macam nak estimate lah. Kita nak jangkakan je. Kita nak nak tepat tapi kita nak estimate. Okay, 40 ni macam 32. 32 tu dekat dengan apa? Dengan apa? Okay, kita tengok tengok contoh. Example 8. Estimate the value of 27.5 square. So, macam kita nak estimate. Padahal boleh je tekan calculator kan. Okay. Boleh je tekan calculator direct. Tapi kita nak estimate. Kalau ada perkataan estimate ni, maksudnya kena guna simbol macam ni. Maksudnya dia near dengan apa? Hampir dengan apa? Hampir-hampir. Estimate ni kita nak kira. So, 27.5 ni dia macam ni. Okay, katakan kalau kita guna kosong-kosong ni, kalau kita nak ada 20 square dengan 30 square, senang kan? Sebab 20 square ni ialah 20 times 20. So, ada 2 kosong. Ada 2 kosong. Darab akan dapat 2 kosong. 2 darab 2, 4. Macam tu. Kan? Tak guna calculator pun boleh. Sebab tu kita lagi senang guna estimate. In case awak nak jangkakan. Okay? Tak payah guna calculator. So, kita tengok 27.5 ni. Dia dekat sini. Katakan ini ialah 20. Kita guna puluh-puluh kalau estimate dengan 30. Sini tengah-tengah ialah 25. So, 27.5 dia duduk dekat sini. So, dia lagi dekat dengan apa? 20 ke 30? Dia duduk di antara 20 dengan 30. So, 20, awak kena buat ayat macam ni lah. Terus 27.5 is between 20 and 30. So, kalau ada, ni tak ada square. So, kalau ada square, 27.5 square is between 20 square and 30 square. So, yang ni kita dah dapat jawapan. Okay, kosong ada 2, so 2 kosong, 2 kuasa 2, 4. Kosong kuasa ada 2, so kosong kosong. 3 kuasa 2 ialah 9. So, 27.5 square is between 400 and 900. Kita selesaikan yang ni, tukar bentuk dia. Okay, 20 square ialah 400. 30 square is 900. So, so dia lagi dekat dengan sini, betul tak? Dia lagi menghampiri 30. 27.5 ni dia lagi menghampiri 30. So, kalau ada square, sini pun ada square. Okay. So, actually, thus 27.5 square approximately 900. Approximately ni maksudnya hampir-hampir lah. Okay. Approximately hampir-hampir. Okay. Boleh tak ni? Kalau ada square root, kalau ada square root tu kita guna 10, 20, 30, 40. Dia punya between tu. Okay, kalau ada square. Tapi kalau ada square root, kita guna yang sifar square tu. Okay, macam mana nak guna sifar? Okay, 54. 54 tu dia duduk dekat mana? Dekat sini, betul tak? 54 dia duduk dekat sini. So, dia di antara 49 dengan 64. Okay. Square root of 54. Okay. So, dia duduk di antara
49 dengan okey, saya padam balik. Okey, 54 ni kita ambil yang surface square dulu. So dia duduk di antara 49 dengan 64. So kalau 54 ni ada square root, yang ini pun kita letak square root. Okey. So yang kita sambung. So 54, square root of 54 ni kita hampir kepada ni kan. So yang ni sebenarnya ialah 7. Yang ni sebenarnya ialah 8 kan. So thus square root of 54 is approximately to dia lebih kepada mana? 7 ke 8? Okay. So dia di antara between dia macam ni. 7 dengan 8. So 54 ni dia lagi beza 54 dengan 64. 10 kan beza dia. Beza dia 10 yang ni. Jarak dia. Kalau 54 tolak 9. Beza dia, ya Allah. 54 tolak 49. Yang ni beza dia ialah 5. So dia lagi dekat kepada dia lagi pendek dia 5 kan. So dia lagi dekat kepada sini. So dia lagi 54 is approximately to 7. Sebab macam ini dia 10 km lagi jauh. Yang ini 5 km je. So dia lagi dekat kepada 7. Okay. Boleh tak? Okay. So hari ni memang banyak kerja. Tapi cikgu bagi tempoh sampai hari Jumaat lah untuk awak siapkan homework. Okay. Ada banyak. So video ni awak boleh tengok banyak kali untuk buat latihan. Ada dalam 3-4 latihan subtopik. Okay. Okay. That's all. Happy learning. Okay. Thank you. Bye.